Buletin 1.30 26 Januari, anda bersama dengan saya, Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan pergiat usaha pantau kemasukan pelancong asing. Juga semua rakyat Malaysia di Wuhan bebas jangkitan coronavirus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kira-kira 120 rakyat Malaysia terdiri daripada mahasiswa dan golongan profesional yang berada di Wuhan, China, dan kini menjalani perintah berkurung susulan penularan novel coronavirus. Mereka didapati masih bebas daripada jangkitan wabak berkenaan. Duta Malaysia ke China Datuk Raja Nusyirwan Zainal Abidin yang mengesahkan situasi berkata pihaknya sedang giat memantau perkembangan semasa di Wuhan selain menyediakan talian khusus yang menghubungkan 6 pejabat konsulat iaitu Shanghai, Guangzhou, Kunming, Nanning, Xi'an dan juga Hong Kong. Kerajaan China melaksanakan perintah berkurung membabitkan jutaan penduduk meliputi 8 bandaraya yang dikesan dilanda wabak coronavirus. Datuk Raja Nusyirwan berkata rakyat Malaysia yang berada di China dinasihatkan sentiasa mengamalkan langkah pencegahan seperti memakai penutup mulut dan membawa bahan pencuci tangan terutama jika terpaksa keluar dari kediaman bagi melakukan sebarang urusan. Jumlah kes positif wabak novel coronavirus di negara ini masih kekal dengan 4 orang sehingga tengah hari ini. Kes baru yang disahkan positif adalah membabitkan seorang pelancong lelaki berusia 40 tahun yang berasal dari Wuhan, China malam tadi. Lelaki itu datang bersama sekumpulan pelancong warga China membabitkan 17 individu lain termasuk isteri dan seorang anaknya. Hasil saringan mendapati 17 individu itu tidak demam dan tidak mempunyai sebarang gejala jangkitan. Namun sampel klinikal sudah diambil dalam kalangan kumpulan itu untuk ujian pengesanan dan pengesahan makmal kesihatan awam kebangsaan Sungai Buloh. Semua individu terbabit diletakkan di bawah perintah pemantauan dan pengasingan di tempat disediakan sementara menunggu keputusan ujian dijalankan terhadap mereka. Kes itu tidak mempunyai kaitan dengan 3 kes positif lain membabitkan nenek berusia 65 tahun dan 2 cucunya berusia 2 dan 11 tahun yang juga dari Wuhan, China. Kesemua 4 sakit yang positif itu kini menjalani rawatan di Hospital Sungai Buloh yang menjadi pusat rujukan penyakit berjangkit kebangsaan. Sementara itu, 87 rakyat Malaysia yang pulang dari Wuhan dan sekitar wilayah Hubei semasa cuti Tahun Baru Cina setakat ini didapati bebas jangkitan novel coronavirus. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, mereka yang pulang dari China menjalani saringan kesihatan di pintu masuk negara sebaik sahaja tiba. Mereka juga diminta hadir ke klinik kesihatan jika mengalami gejala jangkitan. Kerajaan akan mempergiatkan usaha untuk memastikan semua pelancong asing yang masuk ke negara ini akan terus dikuarantin jika mempunyai simptom wabak novel coronavirus. Bagaimanapun, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata keadaan ketika ini masih terkawal. We cannot predict at this moment. Many countries face the same problem. We will also have to assess when is a critical stage. But at this moment, it's not yet critical to the point where we need to stop tourism, for example. But we will keep on checking on tourists. Whenever there is some indication they might be infected. Tun Dr. Mahathir berkata rakyat Malaysia di China juga akan diperiksa sebelum masuk ke Malaysia untuk pastikan mereka tidak dijangkiti wabak itu. Beliau berkata demikian selepas hadir Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2020, anjuran Menteri Kewangan Lim Guan Eng bersama Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Kelang di Dewan Persatuan Hokkien Kelang pagi tadi.
dan juga kepada negara yang dicinta. Mesyuarat tergempar mengenai wabak novel coronavirus akan diadakan petang ini. Mesyuarat akan dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail kira jam 4 petang ini. Mesyuarat tergempar berkenaan diadakan di bawah bidang kuasa Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Kanak-kanak warga Cina berusia 2 tahun yang disyaki dijangkiti novel coronavirus dan dilarikan ibu bapanya bagi mengelak di kuarantin ditahan semula di lapangan terbang antarabangsa Senai. Mereka dilapor cuba meninggalkan Johor untuk pulang ke Wuhan. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Kamaruddin Maddin berkata semuanya ditahan kira jam 9.20 malam tadi. Katanya, 3 sekeluarga itu kemudiannya diserahkan kepada pihak Jabatan Kesihatan Negeri untuk tindakan lanjut. Beliau berkata semua mereka dirujuk ke hospital malam tadi juga untuk dikuarantin. Semalam, seorang doktor di HSA membuat laporan polis selepas seorang kanak-kanak warga Cina yang mempunyai simptom nCoV dibawa keluar oleh ibu bapanya. Ia selepas kanak-kanak itu diarahkan menjalani kuarantin selepas disyaki mempunyai simptom penyakit terbabit. Ibu bapa kanak-kanak itu didakwa tidak mahu anak mereka dikuarantin kerana dikatakan mahu menaiki penerbangan ke China. Doktor berkenaan terdahulu menerima kanak-kanak itu sebagai pesakit di sebuah hospital awam di Johor Bahru pada jam 10.18 malam 2 hari lalu. Hasil pemeriksaan mendapati kanak-kanak itu mempunyai simptom influenza seperti demam dan batuk dan perlu dikuarantin. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB telah mematuhi garis panduan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan KKM untuk mengekang penularan wabak coronavirus. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Kamaruzaman Zainal berkata pematuhan itu melibatkan semua kaki tangan yang bertugas di kedua-dua pintu masuk utama perkhidmatan kereta api di Johor Bahru dan Padang Besar Perlis. KTMB mengendalikan lebih 8,000 penumpang di pintu masuk Johor Bahru Sentral setiap hari menerusi 31 perkhidmatan train shuttle terberau di antara Johor Bahru dengan Woodlands, Singapura. Lebih 300 penumpang pula menggunakan stesen Padang Besar untuk menaiki train selian di State Railway of Thailand SRT sehari. Langkah keselamatan itu turut membabitkan semua kaki tangan perkhidmatan train kargo yang berulang-alik di antara Thailand dengan Semenanjung Malaysia. Pasangan kekasih dipercayai menyembunyikan kelahiran dan membuang mayat bayi perempuan ke dalam Sungai Perak. Berhampiran rumah PAM Lembaga Air Perak LAP Teluk Kepayang Bota direman selama 3 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Superintendent Barudin Wariso berkata mereka yang berusia 22 tahun itu ditahan susulan aduan awam selepas menyedari bau kurang menyenangkan dari sebuah rumah di Taman Maju Seri Iskandar. Superintendent Barudin Wariso ketika dihubungi memaklumkan operasi mencari mayat bayi berkenaan di Sungai Perak masih diteruskan hari ini dengan bantuan pihak bomba dan penyelamat. Jelas beliau 10 anggota terlibat masing-masing dengan 5 kekuatan dari polis dan bomba dalam operasi mencari yang bermula jam 10 pagi tadi. Semalam, polis membuat pemeriksaan di rumah wanita berkenaan dan suspek mengaku hamil 7 bulan dan melahirkan bayi perempuan di bilik tidurnya pada jam 3 pagi Selasa lalu. Bagaimanapun, bayi itu kemudiannya meninggal dunia tanpa pengetahuan keluarga suspek. Suspek kemudian membungkus mayat-mayat bayi itu dan menyimpannya dalam almari selama 3 hari. Suspek turut memaklumkan bayi terbabit dilahirkan hasil hubungannya bersama teman lelaki. Mayat bayi kemudian diserahkan kepada teman lelaki yang kemudian dibuang ke Sungai Perak. Berkonvoi ke Kuantan Pahang untuk bercuti dan bersesiar, namun terlibat dalam kemalangan ketika pulang selepas menjamu selera. Motosikal yang dinaiki 5 rakan itu dalam perjalanan ke Maran dipercayai bergesel antara satu sama lain di kilometer 201 Lebuh Raya Pantai Timur LPT. 3 penunggang maut manakala 2 lagi cedera dalam kejadian antara jam 9 hingga 9.30 malam tadi.
Ketua Polis Daerah Kuantan Assistant Commissioner Muhammad Nur Yusof Ali berkata kemalangan berlaku berhampiran hentian rehat dan rawat gambang. Penunggang yang meninggal dunia di tempat kejadian ialah Azli Mak Daud 39 tahun, Muhammad Amirul Faris Abdullah 25 tahun dan Syamil Nazir 32 tahun. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan untuk bedah siasat. Dua lagi mangsa yang cedera sedang dirawat di hospital sama. Hasil temubual awal kepada yang cedera dimaklumkan dan dipercayai kemalangan ini berpunca daripada pergeseran antara sesama mereka, dan akibat daripada pergeseran itu maka pelaku mereka terbabas dan akhirnya jatuh daripada motosikal. Sebenarnya dia orang jatuh sendiri, dia tak ada kereta langgar ke apa? Setakat ini tidak ada kenderaan lain selain daripada 5 motosikal yang berada di tempat kejadian dan juga mangsa. Tidak ada kenderaan lain yang merempuh mangsa-mangsa ini. Sebelum kejadian, 5 sahabat itu sempat memuat naik gambar di laman sosial Facebook. Polis masih menjalankan siasatan untuk mengetahui punca kemalangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jenazah dituntut oleh waris masing-masing pada jam 7 pagi tadi. Jenazah Allahyarham Azli dan Allahyarham Syamil dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Cendong Maran, manakala jenazah Allahyarham Muhammad Amirul dikebumikan di Kampung Sentosa. Sementara itu, seorang penunggang motosikal maut selepas tercampak dari motosikal ditunggangnya apabila terbabit dengan kemalangan di persimpangan lampu isyarat Jalan Tuanku Abdul Rahman menghala ke Jalan Tun Perak Ibu Negara. Polis menolak dakwaan bahawa kemalangan ini akibat pemandu kenderaan itu mabuk ketika memandu seperti mana yang tular di media sosial malam tadi. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Zulkifli Yahya dalam satu kenyataan berkata, dalam kejadian pada jam 8.30 malam tadi, mangsa Iskandar Abdul Rahman, 27 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala. Motosikal mangsa dilaporkan bergesel dengan kereta di lorong paling kanan sebelum mangsa tercampak ke atas jalan. Pemandu kereta, seorang lelaki warga Pakistan, tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seterusnya, setiap perayaan yang disambut di Malaysia adalah simbolik kepada semangat perpaduan. Sempena Tahun Baru Cina, sambutan itu mempunyai keistimewaan tersendiri kepada keluarga Alwi Ching Yu dari Kampung Sakar Pasir Mas, Kelantan. Beliau yang fasih berbahasa Melayu dan boleh menulis tulisan Jawi diraikan oleh rakan berbangsa Melayu. Majlis Anjuran Majlis Tindakan Rakyat Kelantan MTRK itu menghimpun lebih 20 orang termasuk anak, menantu dan cucu Ching Liu. Beliau yang berusia 78 tahun masih menggunakan tulisan Jawi, malah lebih mengingati bulan dalam kalender hijrah yang dipelajari sejak di bangku sekolah. Ching Liu tidak menyangka majlis sempena Tahun Baru Cina diraikan bersama rakan keturunan Melayu dan saudara baru. Selamat Tahun Baru Cina pada semua masyarakat Malaysia, terutama Cina, Melayu, India. Tiba bangsa lah, termasuk bangsa Thai apa di Kelantan. Perasaan bangga. Kenapa? Tak pernah terjadi berlaku lagi lah macam ni. Dihargai. Dihargai. Jadi jumpa pemuda-pemuda di kampung pun, oh Pak Cik dia kata, tadi boleh masuk TV. Boleh tulis Jawi? Boleh. Kita memanggil semua satu keluarga, yang keluarga besar kaum Cina yang datang pada malam ini untuk bersama-sama kita meraihkan ataupun makan malam bersama untuk memberikan satu pandangan ataupun satu impak kepada orang lain supaya melihat kepada ke arah perpaduan di antara masyarakat dan kaum di negara kita. Pada majlis itu, Ching Liu turut menulis perkataan selamat Tahun Baru Cina dengan tulisan Jawi. Baginya tulisan Jawi begitu dekat di hati kerana menggunakannya setiap hari sejak berusia 9 tahun apabila mula memasuki persekolahan pada tahun 1951.
Saya sangat gembiralah hari ini. Sambutan yang diadakan ini menunjukkan kami di Malaysia, ya, khususnya di Kelantan ni, kami begitu erat sekali hubungan. Tidak ada perkauman. Bagi kami adalah sama. Merayakan Tahun Baru Cina, jadi sama-sama orang Melayu pun merayakan juga. Semasa Hari Raya pun kami kaum Cina sama-sama merayakan bersama. Sebelum ini tular di media sosial, keluarga Ching Liu dianggap unik kerana 4 daripada 6 beradik bertugas sebagai guru bahasa Melayu di sekolah Kelantan. Selain seorang cucu dan menantu juga guru mengajar bahasa Melayu. Walaupun berketurunan Cina, mereka lebih fasih dan gemar berbahasa Melayu. Laporan luar negara. Angka korban akibat wabak coronavirus di China meningkat kepada 56 orang. Di Hubei, wilayah paling teruk terjejas dengan 13 kes kematian dan 323 kes baru dilaporkan. Setakat ini lebih 1,700 kes jangkitan di seluruh dunia disahkan, termasuk satu kes terbaru di Kanada. Mangsa seorang lelaki berusia 50 tahun yang pulang dari Wuhan ke China Rabu lalu. Dia didapati demam panas dan batuk, kini dirawat di hospital di Toronto. Virus itu juga sudah tersebar di seluruh China dan beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, Perancis dan Australia. Bagaimanapun, tiada kes kematian dilaporkan di negara-negara lain yang terbabit. Suruhanjaya Kesihatan Hubei dalam kenyataannya memaklumkan Wuhan dan beberapa bandar di wilayah berkenaan telah dikuarantin. Beratus doktor dan tentera telah dihantar ke Hubei, termasuk membina hospital baru bagi memberi rawatan kepada mangsa terbabit. Singapura mengesahkan kes import keempat jangkitan novel coronavirus di Republik itu. Kementerian Kesihatan MOH Singapura dalam kenyataan hari ini berkata, kes keempat yang disahkan itu melibatkan seorang lelaki warga Cina berumur 36 tahun dari Wuhan. Dia tiba bersama keluarganya di Republik itu pada 22 Januari lepas. Menurut kenyataan itu, pesakit kini dirawat di Ward Isolasi Sengkang General Hospital dan keadaannya stabil. Beliau mengalami batuk pada 23 Januari dan mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan pada hari berikutnya. Keputusan ujian mengesahkan jangkitan coronavirus pada jam 9.30 malam tadi. MOH telah memulakan penyiasatan epidemiologi dan pengesanan sentuh bagi mengenal pasti mereka yang mempunyai kontak rapat dengan lelaki itu. Kes pertama jangkitan virus itu di Singapura diumum pada 23 Januari lepas dan 2 lagi kes pada hari berikutnya. Some guests were visibly nervous and some were upset that the hotel could not. Angka kematian akibat gempa bumi di timur Turki meningkat kepada 29 orang. Ia susulan operasi mencari dan menyelamat mangsa terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Gempa berukuran 6.8 magnitud itu melanda Turki Jumaat lalu dengan pusat gempa direkodkan di pekan pinggir tasik Sivris dalam wilayah Elazig. Gegaran gempa turut dirasai sehingga ke negara jiran. Agensi Pengurusan Bencana dan Kecemasan Turki AFAD berkata 20 maut di Elazig dan Malatya, manakala hampir 1,500 lagi mengalami kecederaan. Jumlah terkini itu diperoleh ketika Sivris dilanda gempa susulan berukuran 5.1 magnitud semalam. Susulan kejadian, Presiden Recep Tayyip Erdogan membatalkan sesi ucapan di Istanbul dan menghadiri upacara penggebumian seorang wanita dan anak lelakinya di Elazig. Beliau memberi jaminan kerajaan akan melakukan segala usaha bagi membantu mangsa yang terjejas dalam bencana itu. Sementara itu, AFAD melaporkan 43 penduduk berjaya dikeluarkan daripada runtuhan bangunan di Elazig dalam keadaan selamat, manakala 19 lagi masih terperangkap. Rangkaian berita Turki turut menyiarkan rakaman langsung operasi menyelamat semua mangsa, termasuk seorang wanita dikenali sebagai Azizi yang menghubungi pihak berkuasa bagi meminta bantuan. Sukan. Barcelona mengalami kekalahan pertama di bawah kendalian Quique Setién selepas tewas 0-2 di tangan Valencia dalam saingan La Liga awal pagi tadi.
Gol sendiri Jordi Alba dan Maxi Gomez sudah cukup untuk mencetuskan tanda tanya mengenai kemampuan Setien bagi membimbing klub gergasi Spanyol itu. Kekalahan itu membuka peluang buat Real Madrid untuk memintas kedudukan teratas Liga dengan kelebihan 3 mata sekiranya menang ke atas Real Valladolid awal pagi esok. Sevilla melonjak ke tangga ketiga berada di atas Atletico Madrid dan 5 mata ketinggalan di belakang dua kelab teratas itu selepas menewaskan Granada 2-0. Barcelona dilihat menguasai perlawanan tetapi Valencia mempunyai banyak peluang terhidang dengan Gomez gagal menyempurnakan sepakan penalti selain rembatannya terkena palang gol lawan pada babak pertama. Setien memberi jaminan akan menerapkan gaya permainan baru, namun sebaliknya berlaku apabila anak buahnya gagal mencipta peluang meskipun mendominasi permainan.